satu tajuk yang bagi saya amat penting, tetapi bagi nak melaksanakannya memerlukan kesungguhan yang luar biasa. Bila kita sebut kesatuan ummah, bila kita sebut penyatuan, bila kita sebut berjemaah, maka ia bukanlah satu perkara yang cukup mudah, kerana ia menjadi musuh utama kepada syaitan yang tak suka kita bersatu. Hatta suami isteri pun, maka syaitan suka untuk kita berpisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, mereka cuba memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Bila kita tengok perceraian begitu tinggi, pergaduhan begitu banyak, wasangka begitu menebal, adik-beradik berputus silaturahim, jiran tetangga bergaduh sama-sama sendiri, majikan tidak sekata dengan orang bawahannya, masing-masing sentiasa bercakarang. Tengok suasana macam ini, kita akan fikir macam mana nak bina kesatuan. Membaca sejarah manusia ini cukup pelik. Ibn Khaldun menyatakan manusia adalah insanun ijtima'i. Manusia ni satu-satunya jenis dia bersosial. Dia tak boleh hidup seorang. Kalau dia hidup seorang, dia pening, dia payah. Mungkin ada satu dua, tetapi bukan kebanyakan besar manusia yang memerlukan antara satu sama lain. Apa yang saya nak sebut ialah, tak kala kita bincang negara umat Islam dan umat Islam, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Islam tersebar sampai ke padang-padang pasir, ke khemah-khemah bulu, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Kita akan dengar orang Islam, kita akan tengok orang Islam. Dalil yang paling mudah, bila kita pergi ke Mekah buat haji, ada daripada Amerika, ada daripada Jepun, ada daripada Xinjiang, ada daripada Tibet, ada daripada Rusia, ada daripada Siberia, ada daripada Kanada. Semua ada, tuan-tuan. Itu menunjukkan Islam sudah wujud begitu jauh. Dan jumlah mereka ini bukan jumlah yang kecil. Ada yang tempatnya jutaan, ribuan. Dan populasi umat Islam dikatakan sudah mencecah 1.5, 1.7. Dan kebarangkalian 2 bilion adalah perkara yang tidak jauh. Daripada seluruh penduduk dunia yang hampir 7 bilion. Artinya 2/7. Artinya 1/3 lebih sikit. Ramainya umat Islam. Dan umat Islam ini pula mempunyai negara. Kalau kita tahu OIC tak kurang daripada 52 ataupun 54 buah negara. Banyaknya negara umat Islam. Kalau kita tengok hasil mahsul daripada minyak, cukup negara-negara Islam sahaja membina ekonomi sesama mereka, mereka sudah cukup. Betapa banyak hasil mahsul bumi, tapi apakan daya, bila mana berlaku serangan yang dipanggil sebagai Al-Ghazwul Fikri, yang menggantikan peperangan secara fizikal kepada peperangan dari segi fikrah, yang akhirnya terkadang-kadang kita lebih barat daripada orang barat. Kita terikut-ikut
sehingga tidak kira apakah prinsip halal dan haram, dan tak kira, yang penting kita boleh ikut. Maka benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltumu. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Qal faman. Maksudnya, kamu pasti akan ikut jejak langkah mereka yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang bak pun kamu ikut. Betul salah itu soal kedua, ikut dulu. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka ini Yahudi atau Nasara? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mereka siapa lagi? Dan ikutan ini bukan makna seseorang itu keluar daripada Islam, bukan, tetapi menyebabkan jati diri Islam tidak ada dalam kaumus mereka. Mereka amat seronok. Goziha, seorang orientalis barat, telah merantau banyak negeri dan dia tak pernah boleh mengislamkan walaupun seorang, tapi katanya aku berjaya kerana aku memesongkan umat Islam untuk jarak daripada agama Islam, daripada Al-Quranul Karim, daripada sunnah nabawiyah, daripada tata kelola kehidupan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Islam kita pada nama, Islam kita pada keturunan, Islam kita pada negara, Islam kita pada tempatan, tapi pengamalannya jauh, kefahamannya jauh, makrifahnya jauh, apatah lagi penghayatan Islam dalam kehidupan amat jauh. Makanya musuh boleh masuk, maka dia pisahkan kita. Antara pisahannya adalah pisahan warna kulit. Berapa ramai mereka berperang, bergaduh kerana warna kulit, kerana bangsa, walaupun sesama Islam. Antaranya kerana bahasa. Bahasa ni lain, bahasa ni lain, boleh jadi bergaduh. Yang paling besar lagi adalah kerana geografi, kedudukan, etnik ni, kawasan ini bergaduh. Maka negara umat Islam telah dijuzuk-juzukkan dan telah dipisah-pisahkan masing-masing macam tu. Tuan-tuan, dunia mengkaji bagaimana umat Islam ini, kerana kalau kita biarkan dia bersatu, dia memberi high impact kepada ummah. Seorang profesor di negeri Arab dalam satu kenyataannya menyebut, tak kala zaman era penjajahan sudah mula hampir lenyap, pada awal kurung ke-20 dan pertengahan, maka negara-negara Eropah ini yang menjajah Malaysia dengan Inggerisnya, Indonesia dengan Belandanya, Filipina dengan Sepanyol dan Amerika, Mesir dan Sudan dengan Inggeris, Libya dengan Itali, Algeria dengan Perancis. Pakatkah habis faraid negara umat Islam? Mereka akhirnya sedar
kebangkitan ummah. Apa yang mereka buat? Mereka buat gagasan sesama mereka. Antara gagasannya yang pertama, tengok dia punya blueprint dia untuk umat Islam ini. Antara gagasan dia pertama, jangan jadikan umat Islam dan pemimpinnya bersatu. Biar berpecah. Yang ni kiblat ke barat, yang ni kiblat ke timur. Maka kita tengok pemimpin-pemimpin sukar untuk bersatu. Ego yang amat tinggi, yang masing-masing merasakan mereka betul, akhirnya hiduplah mereka macam itu. Kita tak tengok dalam satu keadaan mereka boleh bersatu sebagaimana yang terwujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Artinya bagaimana mereka tak boleh bersatu? Maka disitulah ada wasangka. Israel, salah seorang menteri kanangnya namanya Menachem Begin, yang pernah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kanan Israel. Dia menceritakan tentang rahsia Israel kuat. Dia menceritakan betapa umat Islam mereka ni kuat dan umat Islam lemah. Dia cerita satu-satu secara publik, terbuka. Lalu salah seorang wartawan bertanya, kamu tak takut ke rahsia ini akan diketahui oleh umat Islam? Aku tak takut. Kerana apa? Kerana umat Islam dia malah membaca, dia tidak ada ilmu. Apa nak buat? Umat Islam yang ramai ini, kata mereka, kalau hanya 1 jam sahaja mereka bersatu, mereka boleh merempuh Israel kalah. Hanya cukup kawasan Arab. Kita dengar Iran 80 juta, Syria 30 juta, Saudi 30 juta, Mesir 80 juta. Apa lagi? Jordan 5 juta, 6 juta, Kuwait mungkin hampir 1 juta. Semuanya itu dengan Israel hanya 5 juta. Itu pun kurang lagi. Tapi apakan daya, kita tidak bersatu. 1948, bila mereka boleh kalahkan Arab, Israel kalahkan Palestin dan lancar serangan 67, 73 berapa kali. Masa itu salah seorang kanan menteri Israel namanya Golda Meir. Golda Meir ni bila orang Islam kena serang, mereka serang orang Islam Palestin ni, malam tu dia tak tidur. Sebab dia takut orang Islam buat attack. Sapa subuh, cerah tanah, ayam kukuk, orang Islam tak buat apa. Maka dia kata, baru aku tahu orang Islam sedang tidur. Tidak ada kesatuan. Sebab itu bila kita kata macam itu, ini dia. Situasi yang kedua, katanya orang Islam ni mesti digaduhkan. Bukan sekadar sempadan, tetapi dengan mazhab-mazhabnya. Fiqahnya cara macam mana, tauhidnya cara macam mana,
tarikatnya cara macam mana, tasawuf cara macam mana, pemikiran moden cara macam mana. Ada pula dinisbah Islam liberal, Islam moderate, Islam ekstrim, Islam kata orang mutasahil, lemah sangat. Jadi macam-macam yang akan mengikut kelompok masing-masing, dan cara masing-masing tidak menunjukkan kesatuan. Kadang-kadang ini yang berlaku. Begitu juga mereka nyatakan. Nombor 3, pastikan negara-negara umat Islam ni jangan aman. Sebab itu kadang-kadang kita dengar kat Iraq, kita dengar bom sana, bom sini. Kirkuk kena bom, Mosul kena bom. Kadang-kadang ni biasa. Tak boleh aman negara umat Islam. Api kemarahan dalaman atau luaran sentiasa disuburkan. Ini yang berlaku. Natijahnya kita tergadai di negara sendiri. Kita miskin, kita tak mampu. Kita tengok kalau bab-bab moden semua negara-negara lain, kalau senjataan memang kita lemah. Sedangkan mereka kita tengok terlalu sophisticated, terlalu up to date, sampai kepada luar biasa. Tapi kita macam mana? Sekarang ini kita ada satu nama, namanya internet. Kita ada satu nama, namanya Google. Kita ada nama laman web macam-macam. Kita ada Facebook, kita ada Insta, kita ada Twitter, kita ada Messenger. Tuan-tuan, sekarang kita tengok peperangan media lagi dahsyat. Awak nak tengok apa? Kalau awak orang baik, awak boleh tengok yang baik-baik. Berapa ramai yang tengok, menonton hal-hal porno. Berapa ramai yang tengok akhlak yang tak baik. Berapa ramai yang baca maklumat yang salah. Berapa ramai yang tengok kutukan demi kutukan, hinaan demi hinaan, kata nista macam-macam. Tengok siapa yang saringnya, siapa yang nak tapisnya, terima bulak-bulak. Bala, tuan-tuan. Akhirnya umat Islam tidak tahu daripada mana nak mula, maklumat mana yang nak terima, bagaimana dia nak ikut, cara mana dia nak mulakan. Semuanya itu menjadi mereka bersimpang siur, sukar. Dan inilah yang menjadi cabaran. Tetapi Allah janjikan, Nabi janjikan umat Islam ini akan ada yang membawa obor kebenaran. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Senantiasalah akan ada satu puak di kalangan umatku yang akan bersama menegakkan kebenaran. Dia tak rebah dengan hanyutan dunia. Dia tidak akan rasa bahawa sukar untuk meneruskan sisa-sisa hidup. Dia tetap istiqamah. Sebab itu adanya para ulama, para imam, para asatizah, para guru, para doa, para mursyid dan seumpamanya, masing-masing nak cari kebaikan. Poinnya tuan-tuan, inilah cabaran kita. Justru bila sebut bersatu, macam mana cara? Bila sebut berpadu, macam mana cara?
Ini yang jadi cabaran. Kita kena faham bahawa dalam perkara-perkara yang cabangan, yang pilihan, iaitu kita tak boleh nak paksa dengan satu kenyataan sahaja. Ini kena faham. Anak kita 5 orang nak ajak makan, sampai dekat kedai order, yang ini cau kuih tiaw, yang ini nasi goreng, yang ini pula nak nasi khabu, yang ni saya nasi dagang, yang ni kata saya walau macam mana pun mesti makan nasi Arab. Mungkin kita boleh buat kuasa veto, kena makan ni semua, tapi perkara ni pilihan. Yang itu kita kena faham. Tapi dasar yang kita nak ialah macam mana kita nak cari kekuatan. Kesatuan ni penting. Kesatuan ni penting. Tak bersatu, kita lemah. Bukit yang kukuh dan ampuh daripada pasir-pasir yang timbul membentuk batu yang menguatkan sama satu sama lain, kita nak panjat pun tercungak-cangak. Jadi besar. Bah yang besar itu, tsunami itu daripada titisan air, tapi bila besar menggunung, boleh menghancurkan bangunan, meranapkan bumi, menghilangkan dan memusnahkan harta benda, memangsa dan mati ramai manusia. Ini berlaku. Maknanya bila kita sebut bersatu, nombor satu sekali kita kena tahu, kita kena cari noktah-noktah penyatuan. Jangan cari noktah khilaf. Macam kita dengan bini kita lah, kalau nak baik, cari hak sama-sama je. Jangan cari hak bergaduh. Cari hak bergaduh semua. Bini kita pergi interrupt kita dalam isu, hang ni kenapa minat sangat bola? Marah kita. Buat dia lah, ada lelaki dia minat bola. Dia pula jangan duk kata ke isteri dia ni, ha ni tiap-tiap hari duk tengok masakan je. Masak dak, marah dia. Jadi kita cari hak apa, noktah sama. Noktah sama pergi makan kedai sama-sama. Noktah sama cari hak yang boleh bersama. Masyarakat begitu juga. Jadi bila kita datang kepada masyarakat, tak perlu duk bincang hak khilaf. Kita bincang hak baik-baik, macam satu macam mana. Cari noktah hak baik-baik. Noktah hak baik, kita semua nak ajak makan. Orang suka makan kambing. Hak gauk orang suka makan. Cari hak baik-baik, cari hak bersatu. Ini poin dia. Kedua, kita tengok, kita kena pegang agama melalui praktikal. Apa dia? Baca bab agama ni sebenarnya dia sifat nak menyatukan. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu hari kita tengok orang kafir, kita tahu dia kepala kafir, teruk, campur pula tak sama kita. Apa perasaan kita? Berat. Tiba-tiba dia datang depan tok imam, dia kata hamba nak masuk Islam. Dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kita kata? Kita yang saksi itu terus takbir Allahu akbar, peluk dia, tengok dalam poket, kalau 10, 50 letak, ambil, hilang terus. Boleh lalu dah bersatu, tak ada masalah dah.
Kau warna kulit lain pun aku tak kisah dah, sebab kau sama-sama aku Islam. Kita rasa kesatuan tu Islam, kita rasa kedekatan tu. Tengok syahadah. Sebab itu Nabi kata Salman minna, Bilal minna, Suhaib Ar-Rumi minna. Salman orang Parsi, Bilal orang Ethiopia Habsyah, ni asal masing-masing. Suhaib orang Rom, tapi boleh di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah satu. Tengok, jadi kita faham konsep ni. Kedua, kita tengok solat. Solat ni tuan-tuan, istimewanya dia dilambangkan perbezaan antara Islam dengan kufur. Kalau kita tengok ada seorang mari semayang duduk dalam masjid, kita tu kafir ke? Tak, Islam lalu dah. Sebab itu Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salat. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan kekufuran itu tinggal semayang, solat. Solat ni istimewanya dia dilakukan berjemaah. Boleh kita semayang di rumah kita seorang-seorang, tapi spesialnya solat ada solat berjemaah. Bila jemaah ni dia ni bersatu,